Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kupas atau mengenai toksik di tempat kerja dan dengan kes kerja. Sebelum saya mula, saya kenalkan semua ahli kumpulan, ahli panel. Okey. Yang pertama, Umar Mohtar bin Syamsul Azhar dengan nombor matrik D20312828. Kedua, Zakwan Munir bin Rostam, nombor matrik D20312819. Ketiga, Ahmad Iqmal Hakim bin Ahmad Khairil Faizal 0312909. Seterusnya, Asfar Syahmi bin Ahmad Fikri dengan nombor matrik D20313229. Akhir sekali, Muhammad Yasir bin Nusri 0312921. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah toksik dan kaitannya dengan kes bunuh diri. Hari demi hari, tahun demi tahun, kes bunuh diri di Malaysia semakin meningkat. Mungkin penyebabnya ada kenapa kes bunuh diri ni meningkat, antaranya tekanan perasaan ataupun masyarakat, tekanan masyarakat. Kita akan khususkan kepada keadaan tempat kerja yang toksik yang boleh menyebabkan kes bunuh diri. Okay, oleh itu saya akan mulakan kupasan kita ataupun perbincangan kita ini dengan memulakan pengenalan kes peristiwa akan dibuat oleh Omar. Okey, dipersilakan berikan pengenalan isu dan kronologi. Okey, terima kasih. Okey, apakah yang dimasukkan dengan persekitaran toksik di tempat kerja? Maksudnya ialah bila manusia ataupun pekerja berdepan dengan persekitaran yang agak tidak yang sentiasa wujud rasa iri hati, dengki, pemalas, mengampu, membunuh, pakat syarikat ataupun dendam, kata lainnya negatif lah. Jadi kalau kita ikutkan di sini, maksudnya toksik tempat kerja ni kita menggunakan seorang mangsa yang tidak kira kadang-kadang rakan kita sendiri ataupun yang setara jawatan kita sehinggalah pengurus ni kita guna. Jadi mereka ni sentiasa mencari peluang memanipulasi seseorang supaya dirinya kelihatan menonjol, cemerlang tetapi dalam masa yang sama menjatuhkan orang lain. Sebab kata seperti apa yang dikatakan oleh pesarah kanan UiTM Perak dan sains sosial multidisiplin Dr. Ariel Helmi Muhammad Adnan berkata, ada kalanya manusia menjadi toksik sebagai manifestasi gangguan kepribadian narsis, gangguan yang berpolar atau penyakit mental serius. Kalau dikata lain lah, manusia toksik di tempat kerja bukan satu yang boleh dipandang rendah ataupun remeh, kerana mereka ini adalah golongan pembuli mental dan fizikal yang boleh dikatakan profesional. Dalam diam, mereka membunuh mental dan kemampuan orang lain. Misalnya, golongan toksik ini tidak mempunyai satu kebolehan yang orang lain ada. Jadi mereka akan berusaha untuk menjadikan masa yang berkebolehan untuk kelihatan tidak bijak, sekaligus membunuh bakat yang boleh dikembangkan dan memberi manfaat kepada syarikat. Dikatakan balik oleh Dr. Ari yang berkata, lebih membimbangkan apabila manusia toksik dalam kalangan rakan sekerja boleh memberi kesan kepada tekanan hidup mangsa kerana bagi golongan pekerja setiap 5 hari.
8 jam atau lebih mereka berada di tempat kerja. Jadi oleh itu, kalau apa yang saya katakan bahawa kalau kita menjadi mangsa kepada ini, dia akan dapat meresahkan tekanan emosi kita. Dan kita akan jadikan mangsa tu jadi beban. So, itu sajalah pada saya. Okay, Terima baik. kasih. Apa yang dikatakan dengan gimana kita akan memberi bukan memberi orang yang lain bekerja di tempat tersebut apabila individu itu berhenti atau tekanan perasaan yang membawa kepada sangat kita berhenti iaitu membunuh diri. Terangkan dengan baik oleh Omar. Sekarang kita akan berpindah kepada dan kesan isu yang diterangkan dan Lo. Siapa? boleh dengar. Tak jelas. Oh. Aku. Aku ke? Faktor dan kesan. Faktor atau sebab munculan isu ni daripada tekanan boleh berpunca daripada individu, jenis pekerjaan atau tempoh bekerja yang panjang atau faktor persekitarannya. Paling sukar untuk hadapi apabila dia berdepan dengan masalah rakan kerja yang suka toksik. Lepas tu kalau ada bekerja yang didera dalam bentuk emosi seperti disindir atau dihatik serta mengalami gangguan seksual. Dan juga golongan toksik ni di tempat kerja bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh kerana mereka membuli mental dan fizikal yang boleh dikatakan sebagai profesional. Dalam diam juga mereka membunuh mental dan kemampuan orang lain. Dan budaya lapuk dengan sentimen berat sebelah, budaya cemburu, budaya suka menjaga kepentingan orang lain harus ditegah. Dan faktor sosial yang menyebabkan tekanan terlampau antaranya hilang pekerjaan atau sumber pendapatan dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai juga boleh memberi kesan kepada setengah individu yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Bagi kesan juga atau akibat daripada timbulnya isu nama iaitu tindakan untuk meninggalkan persekitaran kerja yang toksik, itu adalah keputusan yang bijak oleh seseorang. Dan juga kehilangan tenaga pekerja yang mahir sekaligus mengakibatkan syarikat tidak mampu menghasilkan sesuatu yang berdaya saing dan menguntungkan berbanding syarikat lain. Yang lain juga sebahagian kecewa dengan budaya kerja di Malaysia lalu mereka pindah ke luar negara, maka terjadilah situasi Malaysia kurang tenaga mahir sehingga kerajaan terpaksa memohon rakyat Malaysia yang merajuk untuk pulang semula berbakti kepada negara. Ada sekiranya untuk tingkah laku bunuh diri ini disebabkan faktor kemurungan. Dan juga persekitaran toksik bukan sahaja membunuh bakat seseorang, malah turut memberikan kesan negatif kepada produktiviti kembangan syarikat. Kesihatan mental juga sudah turut memberi kesan terhadap tingkah laku pekerja yang seperti prestasi kerja menjadi lemah, malangan, gangguan tidur, penyalahgunaan dadah. Terakhir juga penyakit mental ini bahkan untuk menjadi pembunuh utama di masa depan disebabkan terlalu banyak tekanan. Terima kasih. Itu daripada Encik daripada Asfar mengenai faktor dan kesan isu etikal tersebut. Okey, kita boleh lihat
berlaku di perkara ini. Sebahagian besar disumbangkan oleh tenaga luar. Maknanya masyarakat. Jadi mungkin faktor dia kita sebagai manusia anggap sebagai benda perkara biasa. Saya nanti menunggu kesannya. Hari akan bertindak. Faktor dia tak tengok. Tajuk iaitu penyelesaian masalah isu ini yang akan diterangkan dan akan dikupaskan dengan lebih mendalam oleh Zakwan Munir. Dipersilakan Zakwan Munir untuk menerangkan apa penyelesaian masalah perkara ini. Terima kasih. Saya bagian kesimpulan. Hikmat kan? Macam ni. Bahagian kesimpulan Ya. bahagian kesimpulan. Ikmal ke ni? Penyelesaian masalah akan diterangkan oleh Ikmal. Maaf ya, tersilap pula. Okey, dipersilakan Ikmal untuk menerangkan penyelesaian masalah. Okay. Penyelesaian masalah bagi para pekerja biasanya menunjukkan pelaksanaan yang lebih baik dalam kerja yang aman dan tidak mengandungi unsur-unsur yang negatif. Suasana kerja yang negatif akan mengganggu kerja seseorang pekerja. Para psikologi industri dan organisasi cuba mengenal pasti bagaimana persekitaran fizikal kerja dapat mempengaruhi seseorang pekerja dari segi pelaksanaan, kepuasan dan kesihatan mereka. Oleh itu, para pekerja memerlukan tempat kerja yang lebih selesa untuk melaksanakan kerja dengan lebih bersemangat. Antara penambahbaikan tempat kerja yang harus dilaksanakan ialah menyediakan lebih banyak kemudahan infrastruktur, menyediakan tempat beribadat bagi yang beragama Islam, menyediakan tempat minuman seperti kopi dan sebagainya, menambah lebih banyak peralatan bekerja bagi memudahkan pekerja, membuat sebuah tempat untuk pekerja berehat, menaik taraf sistem di tempat kerja, menaik taraf mesin untuk kegunaan pekerja. Selain itu, objektif penambahbaikan tempat kerja adalah mengenal pasti tahap kepuasan pekerja secara keseluruhan di kalangan kaki tangan, mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang ke arah kepuasan pekerja di jawatan, mengenal pasti tahap kepuasan kerja dan prestasi kerja berdasarkan ciri-ciri demografi pekerja, mengemukakan cadangan penambahbaikan dalam kewujudan kepuasan pekerja di kalangan kaki tangan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk penerangan yang tepat mengenai cara penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita boleh lihat setiap masalah di dunia ini pasti ada penyelesaiannya. Tapi kadang-kadang penyelesaian itu akan datang, penyelesaian akan datang selepas perkara itu terjadi. Jadi sebagai langkah persediaan bagi kita, mungkin kita perlu menjangka dahulu perkara tersebut dan terus mencari jalan cara penyelesaian tersebut. Okey, itu saja untuk cara penyelesaian kita. Dan terakhir sekali, saya akan menjemput Zakwan Munir untuk mengakhiri dengan kesimpulan dan menerangkan kenapa, apa dan secara ringkasnya lah kesimpulan tersebut kepada kita semua. Okey, dipersilakan Zakwan Munir. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kesimpulannya,
kita mestilah mengelakkan kawasan yang toksik, kawasan kerja yang toksik supaya kesihatan mental kita berada dalam keadaan terkawal, sekaligus menyebabkan kita keluar dari perasaan ingin membunuh diri. Dan juga pihak majikan juga perlu memastikan sikap toksik setengah individu dicegah dan perlu diberi hukuman yang berat kepada individu tersebut. Terima kasih. Okey. Dengan akhirnya kesimpulan, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Jadi kata-kata terakhir daripada saya, mungkin satu perubahan dalam tempat kerja tu mustahil untuk kita ubah, sebab ialah mana ada manusia boleh ubah sikap manusia. Kita boleh ubah sikap kita sendiri sahaja. Jadi jadikanlah pedoman, mungkin kita boleh tukar tempat kerja ataupun laporkan pada pihak berwajib. Itu sahaja yang kita mampu. Berubah sikap orang memang mustahil. Okey, itu sahaja daripada kami, kumpulan 3 mengenai toksik di tempat kerja dan kaitannya dengan kes bunuh diri di Malaysia. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir. Dengan nombor matrik D2031 ingin sebagai moderator ingin meringkaskan balik dan membuat rumusan kepada semua tajuk yang semua subtopik yang telah diterangkan tadi. Saya sudah memberi ulasan di setiap tajuk itu selepas mereka mentangkan, tapi ini untuk dengan lebih lengkap dan lebih teratur lah, sebab dalam video tu memang saya sudah beri dengan lengkap dan betul apa yang saya dah ulaskan, cuma belum optimum dan belum seragam lagi lah. Jadi saya buat video ni untuk menyengat, dan saya punya internet sewaktu itu terputus-putus. Jadi saya terpaksa lah, ada waktu, ada beberapa saat itu internet saya terputus. Alhamdulillah kawan-kawan saya yang lain semua internet dalam keadaan baik. Okey, yang pertama saya akan meringkaskan tentang kronologi kes, tentang kes bunuh diri dan kaitannya dengan toksik tempat kerja yang telah kami ambil ialah kes seorang pekerja yang telah membunuh diri suatu masa dahulu ini. Mungkin jika kami benar, mungkin kaitannya mungkin perkara ini berlaku disebabkan toksik di tempat kerja. Maknanya pekerja dimarah ataupun diberi tekanan sehingga dia menyebabkan tekanan perasaan. Jadi di sini kita boleh lihat pengenalan kes secara ringkasnya. Seseorang itu boleh bertindak di luar kawalan apabila perasaan mereka tidak seimbang, maknanya tidak dapat dikawal dengan baik. Okey, itu sahaja untuk rumusan subjek untuk subtopik kronologi kes. Yang kedua ialah faktor dan kesan. Okey, kita boleh lihat banyak faktor yang telah diterangkan oleh ahli panel, yang mana kita boleh lihat daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar sebesar-besar perkara seperti dimarah bos ataupun dibuli pekerja lain. Kita boleh lihat memang segala faktor akan memberi kesan, segala perkara akan memberi kesan. Kita boleh lihat banyak kesan-kesan yang negatif daripada faktor-faktor negatif. Ialah faktor negatif akan membawa kepada kesan negatif, faktor positif akan membawa kepada kesan positif. Itu untuk faktor dan kesan yang kita boleh lihat dengan secara ringkasnya. Banyak faktor yang bermula daripada pihak majikan dan pekerja, kawan rakan sekerja ataupun seumur ataupun lebih berumur yang menyebabkan dia rasa tertekan. Contohnya macam pekerja bawah dia lebih berumur daripada dia,
Jadi dia dipaksa dibuli sebagainya. Dan cara penyelesaian masalah, kita boleh lihat pelbagai pihak perlu melibatkan diri dalam untuk menyelesaikan perkara tersebut. Contohnya seperti pihak majikan, pekerja dan individu itu sendiri, yang mana individu itu boleh membuat pelbagai tindakan yang munasabah supaya kesihatan mentalnya dapat berada dalam keadaan baik, sekaligus akan mengurangkan risiko untuk dirinya membuat pilihan membunuh diri. Okey, yang terakhir sekali, kesimpulan. Kita boleh lihat kita mestilah menjaga secara rumusannya kes bunuh diri di Malaysia ini memang ada kaitan dengan keadaan tempat kerja yang sangat toksik. Jadi saya rasa semua pihak perlu mengambil berat tentang keadaan di tempat kerja supaya pekerja boleh kadar kes bunuh diri ni boleh dikurangkan ataupun boleh diselamatkan ataupun boleh dihilangkan terus daripada ada kaitan dengan pekerja toksik di tempat kerja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.